Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mukawwir al-laili 'ala an-nahar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار ما دام الليل والنهار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. InsyaAllah dengan pertolongan ataupun daripada Allah SWT, bincangkan sedikit perbincangan tentang Mi'raj yang dibahaskan oleh Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi rahimahullahu ta'ala melalui kitab beliau Rasailin Nur daripada kitab Al-Kalimat. Perbincangan Al-Mi'raj dalam kitab Rasailin Nur ni, di mana mereka yang biasa mengaji Rasailin Nur, uslub Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi adalah uslub tafakkur ataupun uslub yang berbeza daripada biasa kita belajar ataupun kita baca daripada kitab-kitab para ulama. Jadi pada malam ni bukanlah maksud daripada pengajian kita untuk membaca riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang perjalanan Mi'raj dan Isra' Nabi SAW, tetapi di mana kita yang biasa belajar Rasailin Nur ni, kita akan lihat bahawa Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi lebih membincangkan perkara-perkara yang berkaitan tentang malah beberapa hakikat berkenaan dengan selepas peristiwa Mi'raj tersebut. Nabi SAW memberitahu kepada ahli Makkah tentang perjalanan Rasulullah SAW daripada Makkah ke Masjidil Aqsa. Kita pun maklum bahawa kita lihat mereka mempersendakan Rasulullah SAW dengan melihatkan perkara tersebut satu perkara yang mustahil. Ianya memang hakikatnya mustahil secara adat, tetapi bagi mereka yang beriman bahawa ini adalah utusan Allah Rasulullah SAW, maka tiada perkara yang mustahil di sisi Allah SWT, maka ialah bukan termasuk dalam perkara-perkara mustahil akli, secara akal. Tetapi Nabi SAW hanya memberitahu pada ahli Makkah tentang perjalanan antara Makkah ke Masjidil Aqsa. Kita lihat di sana betapa mereka mendustakan Rasulullah SAW, dan hatta malah di sana terdapat sebahagian umat Islam yang lemah imannya murtad kerana tidak mempercayai peristiwa tersebut. Rasulullah SAW tak bagi tahu lagi tentang perjalanan Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh sehinggalah ke pada mustawa. Kerana perkara tersebut, kalau sekiranya perjalanan di antara Mekah ke Masjidil Aqsa pun mereka tidak beriman, apatah lagi perjalanan lebih jauh daripada itu yang menembusi sampai ke 7 lapisan langit dan juga sampailah ke Sidratul Muntaha, sesuatu yang tak dapat dibayangkan dengan akal. Tapi kita lihat di sana para sahabat yang kukuh imannya, terutamanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan mempercayai dan mengimani setiap peristiwa tersebut apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Allah SWT mengangkat darajat beliau kepada golongan siddiqin. Malah beliau adalah sayyidus siddiqin, dan darjat keimanan yang paling kukuh dan paling utuh sekali di kalangan mana-mana orang-orang beriman selepas para nabi dan rasul. Baik. Jadi
pada malam ni insya-Allah Imam Badiuzzzaman Sa'id Nursi nak membincangkan ataupun kita nak membincangkan apa yang disebutkan oleh Imam Badiuzzzaman Sa'id Nursi melalui risalah Mi'raj daripada kalimat 31, daripada kitab Kalimat pada kalimat yang ke-31. Tapi sebelum kita membaca disebutkan oleh Imam Badiuzzzaman Sa'id Nursi di sini, saya rasa eloklah untuk kita mengupas sedikit tentang perkara-perkara asas yang sering disebutkan oleh Imam Badiuzzzaman Sa'id Nursi dalam mempelajari ataupun nak menerokai kitab Rasailun Nur ini. Kitab Rasailun Nur, kitab untuk mengukuhkan iman, malah membuktikan usul-usul iman melalui jalan iqna', jalan membuktikan dengan akal, di mana Imam Badiuzzzaman Sa'id Nursi berada pada zaman akidah diserang dengan ideologi atheism dan juga sekularisme, di mana ketika waktu tersebut mereka menolak banyak perkara-perkara usul dalam agama. Jadi Imam Badiuzzzaman Sa'id Nursi membuktikan kepada umat dan juga masyarakat ketika itu bahawa betapa perkara-perkara iman dapat dibuktikan dengan cara ataupun dengan tafakur ataupun dengan cara melihat kepada alam dan juga bukti-bukti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala, yang Allah Taala ciptakan pada alam semesta. Jadi persoalan yang paling pokok sekali dalam kita memahami tentang usul akidah ni, iaitu kita sebagai manusia, kita perlu memahami dulu bahawa kita sebagai manusia ada satu tugasan dan sebab keberadaan kita di dunia ini. Dan sering kita sebutkan ataupun dalam kitab Rasailun Nur sering Imam Badiuzzzaman Sa'id Nursi mengatakan bahawa 3 persoalan yang sangat penting yang sering beredar di dalam akal manusia, iaitu daripada mana kita datang, kita akan pergi dan kenapa kita berada di sini. Dan alhamdulillah, sebagai orang beriman, kita tahu bahawa kita manusia datang pada Allah SWT dan akan kembali pada Allah SWT, dan tujuan Allah SWT jadikan kita datang muka bumi ini untuk menjadi hamba-Nya. Seperti mana firman Allah SWT, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan hendaklah mereka itu mengabdikan diri ataupun beribadah padaku ataupun menjadi hamba kepada aku. Tetapi hamba, untuk menjadi hamba Allah SWT, perlulah benar-benar terbit daripada dalam diri seorang manusia tersebut, sehinggalah dia bersifat dengan sifat hamba. Bukan menjadi hamba dengan semata-mata berwatak ataupun menunjukkan sifat kita sebagai hamba, tetapi tidak terbit daripada perasaan ataupun keyakinan dan kefahaman bahawa kita ada sebenar-benar hamba Allah SWT. Jadi sifat hamba ni mustahil terbit dalam diri seseorang sekiranya dia tidak kenal akan Tuhannya. Seorang hamba kalau tidak kenal Tuhan dia, bagaimana dia nak rasa bahawa dia benar-benar hamba kepada Tuhan dia? Ataupun dikata lain, sifat-sifat hamba tadi itu mustahil terbit, iaitu sifat hamba seperti rasa rendah diri, rasa betul-betul fakir, rasa diri dihina, rasa diri itu hina. Melainkan kalau kita benar-benar melihat yang di hadapan kita, Tuhan kita adalah yang benar-benar kaya. Contohnya lah, kalau kita pergi ke rumah orang yang lebih susah daripada kita, lebih miskin daripada kita, secara logik dia, mustahil kita akan rasa kita lebih rendah daripada dia. Dan bila kita lihat dia lebih susah daripada kita, rumah dia lebih miskin, kita alhamdulillah ada rumah batu, rumah yang cantik, serba-serbi lengkap, kita pergi pada rumah orang yang miskin, fakir, serba-serbi, mustahil kita rasa rendah diri dengan lihat keadaan dia tu berbanding kita. Berbanding dengan kalau kita pergi rumah orang yang lebih jauh kaya daripada kita, dan
ketika kita masuk rumah orang tersebut, kita ketika tu secara fitrahnya kita akan rasa diri kita rendah. Kita akan rasa diri kita kurang, dan kita rasa segan dengan keadaan bila melihat kekayaan seorang itu. Jadi erti kata lain, kalau kita tak kenal seorang tu kaya dengan cara kita pergi rumah dia contohnya, kita hanya kenal dia di tepi jalan, jadi mustahil kita ketika jumpa dia di tengah jalan dengan pakaian yang biasa, kita akan rasa kagum dengan dia ataupun rasa rendah diri dengan dia, sebab kita tak nampak kekayaan dia lagi. Tetapi sekiranya kita pergi ke rumah dia contohnya, kita masuk rumah dia, tengok rumah dia besar, baru kita rasa Allah, rendah dirinya aku. Terbit perasaan rendah diri. Kerana apa? Sebab kita dah kenal orang ni rupanya kaya sungguh, kita miskin, baru kita rasa rendah. Begitu juga kalau kita tak kenal seorang tu, seorang yang sangat berilmu, ataupun katalah seorang profesor yang sangat pakar dalam sesuatu beberapa bidang, kita level akademik kita katalah biasa-biasa saja. Tapi sebelum kita kenal bahawa seseorang itu level akademik dia tinggi, profesor contohnya, seorang yang sangat alim, mustahil ataupun mana mungkin kita rasa kita jahil di hadapan dia. Melainkan selepas kita dapat tahu, kita dengar perbicaraan dia, ilmu dia, baru kita tahu keluasan ilmu dia, darjat akademik dia, masa tu baru kita rasa rendah diri, segan kita dengan dia. Jadi tu contohlah, beberapa contoh untuk kita sebutkan bahawa kalau kita tak kenal seseorang, maka kita tidak akan keluar sifat-sifat seperti rendah diri tadi, rasa miskin ataupun rasa harap kepada bantuan dia atau sekian-sekian. Jadi begitulah, mustahil seseorang menjadi hamba Allah SWT kalau sekiranya dia sendiri tidak betul-betul kenal Allah SWT. Dia tidak lihat hakikat kekayaan Allah SWT, ataupun lihat nampak kekayaan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, rahmat Allah SWT, kudrah Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, dan segala-gala sifat Allah SWT tadi. Jadi kita bolehlah kata kita hamba Allah Ta'ala, kita kata kita hamba, tapi sejauh mana kita benar-benar hamba Allah Ta'ala dengan kita kenal Allah Ta'ala tadi, tak tentu lagi sebenar-benarnya kita bersifat dengan sifat hamba. Jadi begitulah, untuk menjadi hamba Allah SWT, mana mungkin tidak tanpa kenal Allah SWT. Jadi untuk menjadi hamba, tugas kita adalah untuk kenal Allah SWT. Jadi untuk kenal Allah SWT itulah, Allah SWT salah satunya cara Allah Ta'ala nak memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah SWT menciptakan ciptaannya, alam seluruhnya, supaya manusia ini yang dikurniakan akal, dikurniakan basar, penglihatan, pendengaran, panca indera, dan juga alat-alat untuk memahami dan mengerti. Dia panggil alat-alat idrak. Sebab manusia dikurniakan alat-alat ini untuk kenal pada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala ciptakan alam ini, dalam satu wajah alam ni adalah ayat-ayatnya, tanda-tandanya untuk kita berkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi dan peredaran malam dan siang, tanda bagi ulul albab, orang-orang yang berakal ataupun orang-orang yang mempunyai isi dalam hatinya. Yani albab jamak berkaitan lub, iaitu isi sesuatu. Jadi jelas pada ayat tersebut Allah SWT menceritakan bahawa langit-langit dan bumi adalah ayat-ayat. Bila ayat-ayat, ia perlu dibaca untuk difahami. Dan begitulah dalam ayat Quran yang banyak, Allah SWT menerangkan kepada kita tentang penciptaan sama ada di bumi ini, ayat untuk kita membaca dan melihatnya, memerhatinya, meniliknya. Sebenarnya surah Az-Zariyat Allah Ta'ala berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin fala tubsirun. Dan pada bumi itu ada ayat-ayat bagi orang-orang yang yakin.
dan dalam diri kamu, apakah kamu tidak melihatnya atau kamu tidak memerhatikan? Dan di sana ada ayat-ayat yang banyak seperti Allah SWT berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Maka hendaklah manusia lihat kepada makanannya. Kita memang perhati makanan kita nak makan kan, tapi masuk perhati sini, lihat kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala dalam Allah Ta'ala memberi makanan rezeki pada kita. Betul, ayat selepasnya Allah Ta'ala sebut anna sababnal ma'a sabba, kami yang turunkan ataupun kami yang tuangkan air daripada langit. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, belahkan daripada bumi itu belahan-belahan. Fa ambatna fiha habba, dan kami terbitkan ataupun tumbuhkan padanya bijirin-bijirin. Sehingga akhir ayat. Jadi Allah SWT suruh kita perhati, melihat pada alam ini untuk melihat tanda-tandanya dan juga kebesarannya, supaya manusia akan capai untuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pada ayat-ayat Quran ini Allah SWT banyak menutup ayat-ayat ini seperti yang disebutkan dalam kitab ataupun dalam ilmu mustalah ilmu ulumul Quran, bahawa Allah SWT banyak dalam ayat-ayat menutupi ayat tersebut dengan rumusan-rumusan kepada namanya, seperti innahu wa at-tawwabur rahim, sungguhnya maha menerima taubat dan maha penyayang. Wallahu azizun hakim, dan Allah Ta'ala tu maha aziz yang memiliki izzah dan juga maha bijaksana. Jadi begitulah ayat-ayat alam ini, rumusannya ataupun kesimpulannya untuk kita memahati dan kita fahami adalah untuk melihat sifat-sifat Allah SWT yang tersirat ataupun terukir pada penciptaan Allah SWT ini. Ini salah satu daripada hikmah Allah SWT ciptakan alam seluruhnya. Jadi siapa yang nak membaca ayat-ayat ini? Siapa yang nak tanda-tanda ataupun nama-nama Allah SWT, Al-Asma' Al-Husna yang terukir pada alam ini? Sudah tentu yang nak melihatnya adalah yang mempunyai penglihatan, pendengaran, akal dan hawas panca indera, idrak, untuk orang yang boleh memahami, iaitu manusia. Jadi manusia yang sebenarnya mempunyai potensi untuk melihat pameran Allah SWT ni, iaitu alam seluruh ni, dan juga hasil seni ciptaan Allah SWT, yang mana pada penciptaan ini banyak tanda-tanda kebesaran, rahsia-rahsia, hikmah-hikmah dan keajaiban yang sudah tentu manusialah yang layak untuk melihatnya, kerana manusia dikurniakan akal, fikiran, perasaan, roh. Tetapi di sana ada insan-insan yang mempunyai roh-roh yang bersih, hati-hati yang nur, yang bercahaya, yang mana mereka masuk berada dalam bumi ini seolah berada di dalam satu istana yang besar, melihat keajaiban ciptaan Allah SWT. Seperti mana kalau seorang tu bila masuk ke dalam satu istana, pertama dia, benda yang paling asas perlu difaham bahawa istana ni ada sultan yang mempunyainya atau pemiliknya. Mustahil satu istana yang besar, yang penuh rapi, penuh pekerja dia yang melaksanakan tugas-tugas dengan penuh cermat, dengan penuh produktif. Contohnya istana yang di mana peralatan-peralatan dia semua peralatan yang mahal, yang canggih dan juga cantik. Sudah tentu orang yang masuk istana ni, tu dia akan faham bahawa istana ni mempunyai sultannya ataupun rajanya, pemiliknya. Mustahil istana yang besar macam ni tak ada siapa pemiliknya, dan pekerja-pekerja yang buat kerja saja. Tak ada siapa yang suruh dia buat kerja. Mustahil cara akal. Jadi bukan setakat orang tu akan faham bahawa bagi istana ni ada pemilik ataupun raja, malah dia akan faham bahawa raja yang memiliki istana ni seorang raja yang sangat kaya. Bukti dia dengan
barang-barang yang ada dalam istana tersebut barang-barang yang mahal. Kemudian raja ni sukakan kebersihan sebab ada pekerja-pekerja yang sentiasa membersihkan istana tersebut. Tak sempat nak berabuk satu tempat pun contohnya. Dan istana tersebut dan pekerja-pekerja tersebut taat bila mana mereka lihat pekerja tersebut yang buat kerja pada istana tersebut dengan penuh ketaatan, menunjukkan bahawa mereka semua taat pada raja tersebut, menunjukkan sifat-sifat raja tersebut, sifat raja yang baik, raja yang penyayang pada pekerja dia, memberi kebajikan pada pekerja dia. Jadi begitulah perumpamaannya. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah Ta'ala perumpamaan yang lebih tinggi, maha tinggi. Kalau kita lihat, kita berada dalam istana yang sangat ajaib, iaitu bumi ini. Kita berada pada satu alam yang, bumi yang subhanallah, dihidangkan pada kita makanan yang terlalu banyak, yang tak sempat habis ditukar ganti. Seolah kalau macam kita masuk satu istana, kita lihat di sana ada meja yang banyak dan panjang penuh dengan makanan. Tapi makanan tersebut tak sempat habis, diulang ganti. Dan kita dijamu ataupun dipelawa untuk makanlah. Jadi jelas bahawa kita berada pada satu istana yang bahawa kita faham bahawa raja ni nak memuliakan kita. Raja ni bersifat-sifat yang mulia dan nak memuliakan tetamu dia. Mana mungkin kalau seorang tu kata raja ni kedekut. Ni makanan yang penuh dengan hidangan atas meja ni menunjukkan bahawa raja tu seorang yang pemurah dan nak memuliakan tetamu dia. Begitulah kita berada atas muka bumi Allah SWT ni. Kalau kita lihat subhanallah, makanan dekat pasar mana pernah habis. Besok ada lagi tomato dan apa semua, subhanallah. Cuma kadang-kadang Allah SWT ujilah kita pada waktu-waktu bila mana kita lalai dan juga kita tidak bersyukur. Tapi pada waktu yang panjangnya ataupun kebiasaannya kita lihat makanan terlalu banyak atas muka bumi ni. Jadi jelas bahawa di sana pemilik bumi ini bersifat-sifat yang mulia dan nak memuliakan penduduk dia. Dan kita masih ada petugas-petugas yang sentiasa membersihkan bumi ini. Kalaulah tak kerana tangan-tangan manusia yang buat kekotoran, kita akan lihat bumi ini cukup bersih. Menunjukkan bahawa Tuhan memiliki bumi ini Al-Quddus, yang maha suci, sukakan kepada kesucian dan kebersihan. Dan juga kalau kita lihat khazanah dunia ini terlalu luas. Kan kita berada pada bumi yang kecil ini, dan di sana angkasa Allah SWT terlalu luas. Kalau kita lihat bumi ni saja khazanahnya cukup banyak, menunjukkan bahawa pencipta bumi ni Tuhan yang maha kaya, maha kudrah, maha rahmat, dan semua sifat-sifat tersebut tergambar dan juga tertera pada ciptaan dia. Tapi siapakah yang memerhatikan semua perkara ni? Siapa yang dapat memahami hakikat ni semua? Tidak semua pada manusia. Kalau ada sekalipun macam kita yang beriman sikit sebanyak, hari ini kita mungkin teringat, kita berzikir, kita faham, tapi ada waktu kita lalai. Apatah lagi ciptaan Allah SWT yang kita cerita baru di bumi saja. Terlalu banyak tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Terlalu banyak tajalli-tajalli, yang ni maksud dia nama-nama Allah SWT yang terukir pada ciptaan dia. And terlalu banyak tak sempat dibaca oleh kita sebagai makhluknya yang mempunyai akal. Saya buat perumpamaan saya sendirilah. Kan? Kalaulah seorang yang hebat dalam bidang seni, lukisan, yang mempunyai ilmu yang luas dalam pelbagai bidang, dia buat satu lukisan yang besar, yang sangat cantik, dan lukisan tu mencerminkan ilmu dan yang cukup banyak dalamnya. Banyak rahsia-rahsia ilmu dia apply ataupun dia laksanakan dalam lukisan tersebut. Tapi kalau lukisan yang cantik ini, yang sebenarnya tak dapat, contohnya, kalau lukisan ni kalau dah siap, tapi dipamerkan dekat sekolah tadika contohnya, sudah tentu nilai lukisan tadi tak dapat dinilai dengan selayaknya. Sebab budak-budak tadika mana dia faham tentang nilai lukisan yang mahal ni. Jadi lukisan ni perlu dibawa ke balai seni, dan kemudiannya perlu ada jemputan kepada pakar-pakar seni untuk menilai lukisan yang hebat ni. Kalau tidak, lukisan tadi terbiar saja, nilai dia tidak siapa pun dapat hargai.
Jadi seolah-olah lukisan Allah, seni Allah SWT, segala-galanya seni. Setiap incinya, setiap ciptaannya mempunyai makna, hikmah terlalu banyak. Tetapi boleh jadi kita ni hanyalah level kita macam budak-budak tadika tadi. Tak dapat menilai, tak dapat memahami. Tapi kalau nak harap kita manusia untuk menilai semua seni ini, nescaya terbiar saja seni Allah SWT ni tanpa dinilai, maka sia-sia saja. Sebab itulah di sana ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang menilai, yang memahami dan juga menghayati dan juga menghargai seni ciptaan Allah SWT ini. Mereka di hadapan, yang paling hadapan di kalangan mereka adalah para Nabi Allah, para Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para awliya-Nya, wali-wali Allah yang Allah SWT kurniakan pada mereka ilmu dan makrifat. Mereka inilah yang menghargai dan juga memerhatikan seni-seni Allah Ta'ala pada alam ini. Jadi Allah SWT sebagai pencipta yang mana Allah Ta'ala jadikan pada setiap ciptaan dia ada sifat kesempurnaan dan juga sifat kecantikan. Al-kamal wal jamal. Dan sifat kesempurnaan dan kecantikan ni dua sifat yang dicintai. Maksud dia manusia bila lihat satu kecantikan, secara fitrahnya manusia suka, sayang, cinta pada sifat tersebut. Begitu juga bila ada di antara dua benda, tu benda ni kurang sikit sempurna tapi yang perkara ni lebih sempurna, fitrah manusia lebih suka kepada benda yang lebih sempurna. Jadi begitulah Allah SWT jadikan pada alam ni ada tanda-tanda sifat kesempurnaan dan kecantikan. Yang hakikatnya dia adalah menunjukkan pada sifat penciptanya. Pencipta kecantikan dan kesempurnaan tersebut iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dzul Jamali wal Kamal. Yang mempunyai kecantikan dan kesempurnaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di mana dia suka, seperti mana orang yang mempunyai kecantikan dan kesempurnaan ni, dia suka untuk lihat kecantikan dan kesempurnaan dia sendiri. Jadi sebab itulah Allah SWT ketika ciptakan alam semesta, dia tunjukkan sifat-sifat ni pada ciptaan dia. Dan seperti mana dia suka Allah SWT lihat pada kecantikan dan begitulah Allah SWT suka untuk ianya dilihat dengan pandangan yang lain. Jadi sebab itulah seperti mana kita sebutkan tadi bahawa Allah SWT jadikan di kalangan makhluknya seperti manusia yang memiliki akal ni, hakikatnya untuk melihat karya Allah SWT tadi. Siapa yang faham? Siapa yang dapat tadi? Jadi sebab itulah seperti mana kita sebutkan tadi, kalau kita lihat ciptaan Allah SWT yang berada di bumi ni saja, berapa ramai di kalangan kita lalai untuk memerhatikan dia. Tetapi di sana ada insan-insan yang mereka ni memerhatikan dan juga menghargai dan menilai sifat-sifat. Angkat Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'raj ini ke langit pertama, kedua, ketiga, sampailah ke langit ketujuh, sehinggalah ke atas langit ketujuh, sampailah ke Sidratul Muntaha. Seperti mana Allah Ta'ala sebut pada surah Isra, linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepadanya, yakni kepada Rasulullah SAW, daripada ayat-ayat kami. Jadi di sini salah satu daripada hikmah Isra dan juga Mi'raj, yang Allah SWT menjemput Rasulullah SAW untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala tadi itu, bukan setakat di bumi tetapi di alam yang lebih tinggi. Nanti di langit pertama, kedua, sampailah langit ketujuh, sehinggalah ke Sidratul Muntaha, sehinggalah ke Qaba Qausain, sehinggalah pada mustawa. Dan kerana Rasulullah SAW pertamanya insan yang paling layak dan insan yang paling mempunyai persediaan di sudut ilmu, makrifat, roh, hati, lataif untuk memahami dan juga melihat tanda-tanda kebesaran tersebut dan tanda-tanda penciptaan Allah SWT sehinggalah di luar muka bumi. Dan juga Allah SWT melantik Rasulullah SAW sebagai wakilnya dan juga utusannya untuk diperlihatkan semua tanda-tanda ini
supaya Rasulullah SAW kemudiannya mengajar kepada mereka pula, iaitu kepada orang-orang yang beriman tentang segala tanda-tanda kebesaran Allah SWT ni, dan juga sebagai menafsirkan ataupun menerangkan apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang makna-makna ayat, tanda-tanda ayat-ayat pada alam dia ataupun ayatul kauniyah yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Ta'ala kita baca tadi surah Ali Imran, dan seperti mana disebutkan dalam ayat-ayat lain seperti sanurihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami pada afaq, ini alam seluruhnya, alam semesta, wa fil ardi, dan juga pada bumi, sehinggalah jelas bagi mereka bahawa sesungguhnya dia, ini Allah SWT maha benar, ataupun Al-Quran itu maha benar. Jadi salah satu daripada makna Al-Mi'raj Nabi SAW, dan Allah SWT menjemput untuk memperlihatkan tanda-tandanya bukan setakat di bumi ini, tetapi di langit-langit sana, di mana yang kita maklum dalam riwayat-riwayat hadis, di mana Rasulullah SAW dipertunjukkan banyak tanda-tanda kebesarannya, sehinggalah kepada Sidratul Muntaha, yang mana Rasulullah SAW sebutkan bahawa tiada satu pun makhluk Allah SWT yang dapat menggambarkan ataupun mensifatkan dia betapa cantiknya. Tetapi seperti mana yang kita maklum, seperti mana para ulama menyebutkan bahawa semua perkara-perkara yang dilihat oleh Rasulullah SAW tersebut bukan perkara-perkara yang boleh dicapai dengan akal fikiran kita. Dan begitulah Imam Badi'uz Zaman Sainusi pada muqaddimah kitab ataupun risalah Mi'raj ni memberitahu bahawa hakikat hikmah Mi'raj sesuatu perkara yang sangat tinggi, yang pada sampai had yang sebenarnya pemikiran manusia biasa tak dapat untuk capai. Untuk memahami hikmah Mi'raj, hakikat dia bukan satu benda yang boleh dicapai dengan akal ataupun dengan fikiran manusia semata-mata. Dan dia terlalu dalam untuk dapat dicapai dengan akal, dengan ilmu. Dan juga terlalu halus. Sebenarnya peristiwa Mi'raj ni tak dapat kita memahami dia dengan akal. Tetapi apa yang kita bincangkan sedikit tadi tu hanyalah sedikit daripada hikmah yang disebutkan oleh Imam Badi'uz Zaman Sainusi, tapi pada hakikat dia adalah satu peristiwa yang sangat tak boleh dapat dicapai dengan akal. Wa ma qadarullahi haqqa qadrih, dan tidak dapat manusia itu dapat memahami kadar Allah SWT sebenar-benar kadarnya. Dan peristiwa Mi'raj adalah peristiwa yang besar sangat, seperti mana kita lihat bahawa Rasulullah SAW naik sampai ke langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampailah tempat yang tak pernah dicapai hatta Jibril alaihissalam pada tempat tersebut. Jadi ini bukan peristiwa yang biasa, bukanlah satu peristiwa yang dapat capai akal. Tetapi cara umumnya ataupun secara asal, secara basicnya, bahawa ia adalah salah satu daripada peristiwa Allah SWT menjemput Rasulullah SAW untuk diperlihatkan ayat-ayat tanda kebesaran dia, kerana Rasulullah SAW adalah insan yang paling layak untuk memahami segala tanda-tandanya di sana. Jadi tugas kita sebagai manusia di sini, yang sebagai pengikut umat Nabi Muhammad SAW, sebagai orang beriman, kita dituntut untuk membaca ayat-ayat Allah SWT, seperti mana kita sebutkan tadi, ayat-ayat Allah SWT yang tertera pada alam ni, dengan melihat dia pada kacamata Al-Quran, yang mana Allah SWT tunjukkan pada Al-Quran supaya kita lihat tanda-tanda kebesarannya pada alam ini. Maksud dia lihat yang tersirat pada kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pada alam ini. Bukan setiap hari kita lihat makhluk Allah Taala ni, lihat pada zat makhluk tu saja. Tengok matahari, nampak matahari saja. Tengok hujan turun, tengok nampak hujan turun saja. Tapi apa makna-makna di sebalik penurunan hujan? Penurunan hujan tu contohnya, dia adalah tanda rahmat Allah SWT pada hamba dia. Dan juga sinaran matahari itu juga adalah rahmat Allah SWT, yang mana menerbitkan banyak tumbuh-tumbuhan disebabkan sinaran matahari. Dan juga memberikan kesihatan pada kita dan kehidupan pada kita, dapat melihat semua perkara tersebut. Kita akan mencapai sifat-sifat Allah SWT, memahami nama-namanya, Asma'ul Husna, dan akan menambahkan lagi
keyakinan, ketakwaan dan keimanan kita pada Allah SWT. Dan bila benar-benar kita kenal Allah SWT dengan sifat-sifatnya, barulah akan terbit sifat hamba pula daripada diri kita. Barulah kita akan lihat betapa maha agungnya Allah SWT, betapa maha kudrah kekuasaannya Allah SWT. Maka ketika itu kita akan lihat bahawa kita tidak sebenar-benarnya meminta secara hakikatnya melainkan hanya pada Allah, dan tidak tunduk patuh dan sembah hanyalah melainkan pada Allah. Seperti mana yang kita ikrarkan setiap hari dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah kami sembah dan hanya engkaulah kami minta pertolongan. Kita sebut setiap hari, kerana hakikat kalimat ini jujur daripada hati kita. Jadi untuk kita sebut dengan benar-benar jujur, perlulah kita menambahkan ilmu kita, makrifat kita pada Allah SWT dengan memerhatikan segala tanda-tanda kebesaran Allah SWT tadi yang tertera pada alam. Jadi itu salah satu daripada hikmah Mi'raj. Di sana ada banyak lagi ataupun terlalu banyak jutaan hikmah ataupun hakikat tentang peristiwa Mi'raj Nabi SAW. Jadi sampai sini dulu perkongsian saya. Semoga sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita semua, dan kita mohon pada Allah SWT dengan kekurangan diri kita, dengan inkisar hati kita, pecah hati kita, dan juga dengan memohon keampunan Allah SWT, semoga Allah SWT memelihara kita daripada sebarang perkara-perkara yang tidak diingini, sebarang wabak penyakit yang berbahaya. Semoga Allah SWT mengangkat wabak ini segera daripada negara kita dan negara umat Islam seluruhnya, supaya kita dapat kembali kepada kehidupan yang biasa. Dan semoga Allah SWT memberi kita kesabaran dalam menghadapi segala ujiannya, sebab hakikat ujian adalah satu perkara yang lazim kepada kita sebagai manusia. Dan jadi semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan hamba-hamba yang sentiasa bersabar dan juga redha pada ketentuannya. Jadi saya mohon maaf sekiranya sana ada kasar bahasa atau salah silap kekurangan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah silap kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.